الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka itu yakni berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin telah menyesatkan ramai dari kalangan manusia. Maka sesiapa yang mengikutiku, maka ia di kalanganku. Maka dan sesiapa yang menderhakaiku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut itu adalah doa Nabi Ibrahim AS yang kedua dalam susunan ayat. Sebelumnya dalam ayat 35 Nabi Ibrahim AS berdoa meminta supaya negeri Mekah dijadikan negeri yang aman damai, dijauhi anak cucunya daripada perbuatan menyembah berhala, dan dia merayu dan memberitahu Allah Ta'ala bahawasanya perbuatan ibadatul asnam telah menyebabkan ramai manusia menjadi sesat. Faman tabi'ani faman saddaqani fi dini, sesiapa yang mengikutiku, makna sesiapa yang membenarku pada agama yang kubawa ini, wa i'tiqadi, dan juga pegangan kepercayaanku, wasara ala manhaji fil iman bika wa bitauhidikal khalis, dan mereka berjalan di atas manhaj cara kehidupan beragama yang aku bawa dalam soal keimanan kepadamu dan mentauhidkanmu dengan ikhlas, maka orang sebegini termasuk di kalanganku. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menyatakan dalam banyak ayat yang kita boleh temui, termasuk dalam surah Ali Imran, apabila orang-orang Yahudi dan Nasara masing-masing mengakui bahawasanya Nabi Ibrahim dari kalangan mereka, maka Allah Ta'ala menegaskan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu dari kalangan Yahudi dan bukan juga di kalangan Nasara, tetapi dia adalah seorang yang bersifat hanif, lurus kepada agama yang betul dan tidak sekali-kali terlibat dengan perkara syirik, seorang yang musliman, menyerah diri kepada Allah, dan bukanlah ia dari kalangan kaum musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang lebih utama terhadap Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu, orang yang paling utama, paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah pengikut-pengikutnya. Dan begitu juga wa hadzan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang beriman yang bersama dengannya. Maknanya antara pengikut dan orang yang diikut hubungannya sangat rapat, antara at-tabi' dengan al-matbu'. Sebab tu di sini Nabi Ibrahim kata faman tabi'ani, sesiapa yang mengikutiku, maka dia menjadi al-matbu', pengikut bagiku. Dia menjadi at-tabi', pengikut bagiku, dan aku pula diikuti olehnya. Aku menjadi al-matbu', mereka menjadi at-tabi'. Sesiapa yang ikut dengan membenarkan, mempercayai agama yang aku bawa, maka itulah orang yang termasuk dari kalanganku, ataupun ala sunnati wa tariqati,
yang mengikut sunnahku dalam beragama dan caraku. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man ghashana falaysa minna, sesiapa yang menipu kita maka bukan di kalangan kita. Maksud laisa minna, laisa ala sunnatina, bukanlah orang yang mengikut sunnah kita. Jadi maksud faman tabi'ani fa innahu minni min sunnati wa tariqati, mengikut sebahagian daripada sunnahku dan caraku. Sebab itu agama peninggalan Nabi Ibrahim diikuti oleh ramai orang-orang Arab di Jaziratul Arab, ataupun disebut ala millati Ibrahim. Millah Ibrahim, agama peninggalan Nabi Ibrahim, dianuti oleh ramai orang-orang Arab. Walaupun di Mekah sendiri pun ramai kaum musyrik yang menyembah berhala, tapi bukan semua yang menyembah patung berhala. Ada yang masih kekal dengan agama asal, agama Hanif yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Walaupun tidak ramai, tapi masih ada. Dan mereka mengetahui peristiwa yang berlaku di mana Nabi Ibrahim AS, dialah yang telah membangunkan Kaabah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ina minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail mengangkat asas binaan untuk membina Kaabah. Semua orang di Mekah tahu, sama ada yang mengikut agama peninggalan Nabi Ibrahim ataupun yang tidak mengikutinya. Dan sesiapa yang menderhaka ikut, lawan kepada ittiba, ikut, tak ikut adalah wa man asani, sesiapa yang menderhaka ikut, maka dia menggunakan bahasa yang lebih lembut. Dia tak kata sesiapa yang menderhaka ikut engkau berkuasa untuk menghukum mereka. Tak. Sesiapa yang menderhaka ikut, sesungguhnya engkau wahai Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berilah peluang mereka satu masa nanti. Kalau tak ikut, dia akan mungkin satu masa dia akan sedar, akan insaf dan bertaubat. Antara ikut dengan tidak ikut, kerana Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam diutuskan untuk manusia mengikutinya, tanpa perlu manusia persoal kenapa gini, kenapa gini. Ikut ikut. Baca dalam surah Al-An'am, disebut dalam tu beberapa Nabi-Nabi Rasul-Rasul daripada zaman Nabi Nuh. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, kullum minas salihin, wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta. Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, kullum minas salihin. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa azwajihim wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dari kalangan bapa mereka, zuriat mereka, saudara mara mereka. Wajtabainahum, kami telah pilih mereka, dan kami telah wahadainahum ila siratim mustaqim, kami telah beri petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, itulah dia petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki dari kalangan hamba-Nya. Sapalah kepada ayat ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadi, itulah orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri hidayah, beri petunjuk, maka dengan petunjuk mereka itu kamu ikutlah. Perintah ikut ni tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan untuk iqtadi, ikut petunjuk yang telah ditinggalkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Sebab Nabi SAW lahir di Mekah, dia tidak pernah berjumpa dengan sesiapa pun. Dia lahir itu tak ada belaka dah. Nabi Isa sudah wafat dah. Nabi Musa itu kurun yang terdahulu. Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi kita boleh tahu kisah Nabi-Nabi terdahulu? Dia tahu melalui wahyu. Nabi Muhammad SAW tidak akan mengetahui sedikit pun daripada kisah Nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sendiri, kecuali melalui wahyu.
Oleh kerana Nabi sendiri tidak jumpa dengan orang terdahulu atas sifat dia sebagai manusia untuk meyakini perkara yang tidak pernah dia temui. Maka tunggulah ayat-ayat itu pernah kita baca tafsirannya dalam surah Yunus. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika. Sekiranya engkau ya Muhammad merasa syak, ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada kamu, kamu tanyalah orang-orang yang telah membaca Alkitab sebelum ini. Sesungguhnya telah datang kepada kamu yang benar daripada Tuhan kamu. Ada kisah di sebalik ayat ini dalam surah Yunus. Hadis riwayat Imam Abu Daud, katanya seorang lelaki bernama Abu Zumail bertanya kepada Ibn Abbas. Dia kata, aku merasa sesuatu yang kalau disebut bahaya mungkin merosakkan imanku. Ibn Abbas kata, kamu merasakan begitu, ia perkara biasa yang dilalui oleh manusia. Kalau timbul rasa ragu-ragu, kamu bacalah ayat ketiga dari surah Al-Hadid, katanya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Rujuk dalam surah Al-Hadid di akhir juzuk 27. Ibn Abbas beritahu, kamu baca ayat ni kerana pernah dinyatakan kepada Nabi kita, fa in kunta, sekiranya engkau ya Muhammad, fi syakkin, merasa syak, ragu-ragu dengan apa yang diturunkan kepada kamu, kamu tanyalah orang yang membaca Alkitab, sebab mereka tahu tentang kisah-kisah terdahulu, termasuk kisah Nabi. Maka lepas itulah turun banyak ayat-ayat lain yang menceritakan satu persatu kisah-kisah yang telah berlaku zaman terdahulu, walaupun tidak semua diceritakan. Ada setengah diceritakan dan ada setengah tidak diceritakan. Rusulan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sesungguhnya kami telah utuskan sebelum kamu beberapa orang rasul, ada sebahagian mereka yang kami ceritakan kepada kamu dan ada sebahagiannya yang tidak kami ceritakan. Ada orang Nabi tahu, ada Nabi tak tahu. Maka cerita Nabi Ibrahim adalah cerita yang disebut cukup banyak dalam Quran yang diketahui dan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim melalui anaknya Ismail. Wa hadha sarihun fi talabil maghfirah war rahmah. Ini adalah suatu perkara yang jelas dalam soal meminta keampunan dan rahmat bagi golongan-golongan yang al-usah, golongan yang derhaka, asalkan ia bukan golongan yang kafir. Ahli maksiat, orang buat maksiat, kita boleh berdoa supaya Allah Ta'ala beri hidayah, beri petunjuk ataupun beri keampunan kepadanya, selagi apa yang dia buat tidak menjatuhkan ia kepada kekufuran atau kekafiran. Dan berdasarkan kepada ayat faman tabi'ani fa innahu minni, yadullu bimafhumihi ala anna man lam yattabi'hu ala dinihi fa innahu laysa minhu. Dari segi mafhumnya dapat difahami, ia menunjukkan bahawasanya sesiapa yang tidak mengikutinya, mengikuti si Nabi itu di atas agamanya, maka dia bukan dari kalangan umat Nabi itu. Kalau kita yang hidup di akhir zaman, kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku umat saja tidak ikut Nabi secara hakikinya, secara hakikatnya tidak layak untuk dipanggil umat Nabi Muhammad, sehinggalah orang itu ikut. Ikut ni penting. Dalam ayat 31 surah Ali Imran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Kul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum, sekiranya kamu wahai manusia,
mendakwa yang kamu mencintai Allah, maka kamu ikutlah aku sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah, maka nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah dan akan diberi keampunan olehnya. Ayat ini diturunkan berhubung dengan dakwaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mengatakan mereka juga cintakan Allah, tapi mereka tidak mahu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kena ikut ajarannya, maka layak untuk dipanggil sebagai umatnya. Kadang-kadang seseorang tu merayu berdoa, apa dia? Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan umat Nabi-Mu. Okey, satu, bagus. Ataupun di akhirat nanti katanya, ya Rasulullah, terimalah aku sebagai umat-Mu. Kalau minta apa yang kita buat tidak kena dengan apa kita minta, tak jadi. Tidak cukup dengan minta, dari sudut tindakan kita tu kena betul. Kena betul maknanya seseorang itu wajib ittiba'ur rasul, ikut Rasul. Kalau kita baca kisah para sahabat yang pernah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan mereka untuk mengikuti sunnah Nabi sampai kepada peringkat dalam perkara yang tidak diwajibkan mereka ikut, nak ikut juga. Ada setengah sahabat jalan-jalan di pos pokok, dia pun tunduk. Padahal kalau tak tunduk pun tak tepuh pokok kayu tu. Tunduk. Sebab apa? Dia kata Nabi pernah ada pokok, Nabi tunduk. Aku pun tunduk juga. Tunduk tu tak ada kena menebak ibadah. Ada seorang itu pula, dia pernah pakai baju sengaja dia tak kacing di atas. Sebab dia kata aku pernah lihat Nabi tidak kacing baju sebab musim panas. Berlaku kepada Ibnu Umar dalam musim haji, pergi satu tempat dekat dengan pada Arafah, berhenti, dia kata aku nak. Ibnu Umar kan Ali bin Abi Talib, dia kata dia nak kecing. Dia kata pernah Nabi lari sini berhenti nak kecing juga. Padahal persoalan kacing baju, kecing berteduh apa tu tak ada kena menebak ibadah. Tapi atas sifat untuk ikut Nabi, maka mereka cuba buat apa yang pernah Nabi buat. Itu ya. Maksud ikut di sini mentaatinya, mematuhi akan segala ajaran-ajarannya. Barulah dijamin seseorang itu layak dipanggil sebagai umat Nabi dan juga layak menjadi ahli syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua orang di kalangan umatku akan masuk syurga kecuali sesiapa yang enggan, sesiapa yang tidak mahu masuk syurga. Lalu para sahabat bertanya, wa may ya'ba, siapa yang tidak mahu masuk syurga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sesiapa yang ikut aku, maka dialah orang yang akan masuk syurga. Tetapi sesiapa yang menderhakaiku, wa man asani faqad aba. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim kata, man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Bila Nabi cerita kepada sahabat, semua umat dia masuk syurga. Yang masuk syurga ialah man ata'ani, sesiapa yang mentaatiku dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang menderhakaiku dialah orang yang enggan masuk syurga. Jadi maksud di sini, ikut di sini kita boleh faham maksud taat. Al-ittiba'u bermakna at-ta'atu, ikut dengan maksud taat. Seseorang tu tidak dikira sebagai ikut kalau dia tidak taat. Tetapi seseorang tu dikira taat apabila dia ikut. Bila dia ikut dia dikira taat, bila taat dia dikira ikut. Sebab lazimnya begitu. Biasanya begitu, bila ikut taat, kalau taat tak ikut. Ataupun kadang berlaku juga ikut tetapi dalam keadaan terpaksa. Ikut dalam keadaan terpaksa, tidak mentaati sepenuhnya sebab terpaksa ataupun tidak ikhlas. Maksud ikut di sini taat, ikut dan ikhlas. Itu persoalan ikut. Sebab itu di hari kiamat ada golongan-golongan yang saling kata-mengata antara pengikut dengan orang yang diikuti. Ini dalam bab orang yang sesat. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di kalangan manusia ada orang menjadikan selain daripada Allah sebagai sekutu-sekutu.
Mereka mencintai sekutu itu. Sekutu ni mereka, pihak yang mereka beri sifat ketuhanan seperti yang mereka sembah Allah. Padahal orang yang beriman bersangatan cinta dan kasihnya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan kalaulah engkau melihat ya Muhammad ketika orang-orang zalim di akhirat nanti melihat bahawa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah. Idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang menjadi apa dia? Orang yang diikuti berlepas diri daripada orang yang mengikutinya. Ketua ni tidak mahu lagi bertanggungjawab dengan orang bawah dia yang ikut dia. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Dia tidak mahu bertanggungjawab. Dia kata, siapa yang suruh kamu ikut aku? Kerana semua mereka wara'awul azab, telah melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah putuslah, hilanglah segala alasan-alasan untuk mereka berikan. Maka antara at-tabi' dengan al-matbu' berlakulah perbalahan, saling cela-mencela, kata-mengata kerana menyesal. Rupanya orang yang ikut dia tidak dapat menolong dia. Sebab tu di dunia kalau kita tidak ikut hidayah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita, akan berlaku kesesatan. Dia ceritakan di Kedah ada seorang isteri terikut dengan ajaran Syiah. Tok guru dia sapa kepada mereka, tok guru dia kata, kalau nak ikut lagi, dia kata kamu mesti berpisah dengan suami kamu. Sebab beda, dikira berlainan agama. Satu beragama Islam, Muslim, kamu pula Syi'i. Sampai tahap satu. Kerana dikira ta'assubnya kepada gurunya yang membawa ajaran Syiah. Ikut dengan tidak ada hujah, ikut nafsu lah. Tidak, agama ni mesti ittiba'ud dalil. Tapi kalau tidak ikut dalil, bermakna itu ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu, seseorang tu akan sesat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Ikut kehendak hawa nafsunya dalam keadaan dia tidak mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati. Baik, sebelum kita pergi ayat tu ada satu hadis ni, sebelum terlupa, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW pernah membaca ayat ni, ayat yang merupakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas. Kemudian baginda juga membaca ayat yang merupakan doa Nabi Isa alaihissalam, iaitu di akhir surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, sekiranya engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Kemudian kata Abdullah bin Amr, Nabi mengangkat yadaihi, kedua tangannya, lalu dia berkata, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku, umatku. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berkata, idhhab ya Jibril ila Muhammad, wahai Jibril, kamu pergilah kepada Muhammad itu. Wa rabbuka a'lam, padahal Tuhan kamu lebih mengetahui. Kalau Allah Ta'ala tidak perintahkan Jibril untuk pergi berjumpa Nabi dan bertanya hal ehwalnya, Allah Ta'ala sudah mengetahuinya. Wasalhu ma yubkika, dan tanyalah dia apakah yang menyebabkan engkau menangis. Selepas Nabi baca ayat dalam surah Ibrahim, doa Nabi Ibrahim, dan ayat di akhir surah Al-Maidah, doa Nabi Isa, lalu dia menangis. Lalu datanglah Jibril alaihissalam, fasa'alahu, dan bertanya kepadanya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala, lalu dia mengkhabarkan
Lalu Rasulullah mengkhabarkan kepada Jibril, memberitahu sebab kenapa dia menangis. Lalu katakan kepadanya, wahai Jibril, katakan kepada nabiku itu, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya kami akan meredai engkau untuk umatmu, dan tidaklah kami menyakiti engkau, tidaklah kami membiarkan engkau merasa apa dia, rasa tidak selesa kerana bimbang keadaan umatnya. Sayang dan cintanya Nabi kepada kita, sehingga dia tidak apa dia, seolah-olah dia tidak redha kalau ada di antara umatnya yang masuk neraka. Siapa tahu itu. Tapi persoalan itu adalah bukan itu syurga neraka ni kehendak Allah atas apa yang manusia amalkan di dunia. Tapi jiwa Nabi sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Kalau boleh dia tidak mahu ada seorang pun yang menuju ke neraka. Itu bimbang, kebimbangan dia. Tapi kalau kita sendiri tak cara benda ni, maknanya kita tidak prihatin, tidak ambil berat. Baik, kita terus pada ayat berikutnya. Doa Nabi Ibrahim yang ketiga ialah, sesungguhnya aku telah meletakkan zuriatku, keturunanku di sebuah wadin lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumahmu yang sangat muharram, yang sangat dihormati. Apabila disebut Baitullahil Haram ataupun Al-Masjidil Haram, merujuk kepada kawasan masjid yang sangat tinggi nilai kehormatan. Haram ni maknanya hormat, ihtiram. Sebab tu Mekah panggil tanah haram, tanah haram Madinah, tanah haram Mekah. Apa tak panggil tanah halal? Dia dak faham ke halal ada sudut tu hukum taklifi. Hukum taklifi halal, haram, makruh, sunnah, harus. Maksud haram di sini al-hurmatu. Sebab tu dalam usul fiqh dipanggil juga haram dengan maksud al-hurmah, yang tinggi nilai kehormatan. Di tanah suci Mekah kita tidak boleh sesuka hati apa dia, kalau burung merpati ada di kawasan Masjidil Haram, banyak burung merpati, kita tidak boleh sewena-wena nak ambil, nak igat, lepas tu balik nak sembelih apa, nak makan apa, tak boleh. Ia dikira hurrun, bebas. Atau pokok kayu kita nak tebas tak boleh, kecuali ada keperluan yang tertentu. Sebab semuanya ada nilai kehormatan yang sangat tinggi. Sebab perkataan haram merujuk kepada hormat. Al-muharram, yang sangat dihormati. Wanita-wanita yang diharamkan kahwin dipanggil muhram. Kalau muhrim, orang dalam ihram, dalam ihram haji ni, ihram pun sebenarnya haram juga. Sebab banyak pantai lari tak boleh buat. Bila masuk dalam ihram, banyak perkara tak boleh buat. Kalau buat, mana dia kena bayar dam, sebab melanggar perkara-perkara dalam ihram. Muhram, orang yang diharamkan kahwin, merujuk kepada haram. Muhtaram, orang yang dihormati. Muharram, yang diharamkan. Bulan pertama dalam kalender bulan Hijrah ialah bulan Muharram, merujuk kepada Muharram, maksudnya diharamkan. Diharamkan kerana tinggi nilai kehormatan. Dalam sejarah bangsa Arab ada 4 bulan yang Allah Ta'ala tentukan haram berperang. Bulan Muharram, bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, untuk menjaga nilai kehormatan nyawa manusia dan harta manusia. Maka tidak dibenarkan berperang, walau apa sahaja keadaan pun tak boleh perang. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriatku, iaitu Ismail dan juga anak-anaknya. Sebab yang ditinggalkan di situ adalah isterinya Hajar dan Ismail. Di mana letaknya Sarah dan juga Ishak, letaknya di Baitul Maqdis pada masa itu, tempat yang jauh. Di sebuah lembah la zar'a fihi,
yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tempat itu adalah kering, air tak ada. Air mula ada setelah keluarnya air Zam-Zam, tempat Nabi Ismail tendai kaki di atas tanah, tunja-tunja keluar air. Maka aku jadikan ia sebagai muharraman, suatu tempat yang tinggi nilai kehormatannya untuk membolehkan penduduknya mendirikan solat. Rabbana liyuqimus solat, wahai Tuhan agar mereka itu mendirikan solat. Dan setelah Nabi Ismail meningkat dewasa, datangnya perintah untuk dibina untuk dibina Kaabah. Sebab Nabi Ibrahim AS bina Kaabah bersama dengan anak-anaknya Nabi Ismail setelah dia meningkat dewasa umur pertengahan, seperti dalam ayat surah Baqarah. Lalu mereka berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang muslimaini laka, yang menyerah diri kepada kamu. Begitu juga zuriat kami, dari keturunan kami adanya golongan manusia yang muslimatan laka, yang menyerah diri kepada engkau. Dalam doa Nabi Ibrahim itu juga dalam surah Baqarah, dia meminta supaya Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami utuskan dari kalangan mereka seorang rasul. Maksud rasul itulah Nabi SAW. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ana da'watu abi Ibrahim, aku ini lahir sebab doa bapaku, tok aku dulu Nabi Ibrahim. Ana da'watu abi Ibrahim, aku lahir dengan sebab permintaan datukku Nabi Ibrahim yang minta supaya aku lahir di sini. Maka dengan sebab itu Nabi akhir zaman diutuskan di Mekah, sebab Nabi Ibrahim meminta gitu dan doanya dimakbulkan. Atas tujuan untuk manusia mendirikan salat. Liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Dan jadikanlah hati-hati manusia bersegera kepadanya kerana syauqan wa mahabbatan, rindu dan cintanya. Dia apabila melibatkan masalah syuur, perasaan, cinta, kasih, benci, suka ni, ia adalah milik Allah, bukan milik manusia. Ini Nabi Ibrahim minta, faj'al af'idatan minan nas, jadikanlah sebahagian daripada hati manusia tahwi, ingin menuju ke situ. Ada perasaan macam kita lah, kalau kita dah biasa, mungkin dah pergi dah Mekah untuk haji umrah, dia akan timbul dalam hati rasa nak pergi pula. Rasa nak pergi pula, walaupun tempat tu tempat yang sama, kalau pergi pun macam tu, tapi rasa nak pergi pula. Sebab ini adalah aura daripada doa Nabi Ibrahim. Dia ada suatu kuasa, doa ni ada kuasa. Sebab tu kalau kita amalkan satu doa, hamba biasa suka baca doa ni, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku meminta kepadamu rasa hub, cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang mencintaimu, wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang menyebabkan aku ni mendapat kasih sayangmu ya Allah. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya hati kita ni ada rasa sayang, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia yang juga kasih kepada Allah, dan kita juga kasih dan suka kepada amalan-amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Sebab persoalan hub, cinta ni adalah persoalan hati, persoalan hati yang manusia tidak boleh nak kuasainya. Dalam bab berpoligami ada dalam hadis kita akan jumpa dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma hadza, apa dia? Qismi, apa dia? Ya Allah, inilah dia punya pembahagianku, fima amliku, pada apa yang aku boleh miliki. Fala talumni fima la amliku wa tamliku fima tamliku wa la amlik. Janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang engkau miliki tetapi aku tidak miliki.
iaitu berlaku adil terhadap isteri-isteri bagi orang berpoligami adalah bab makan, minum, pakaian dan mabit bergilir malam. Tapi kalau si suami mempunyai rasa kasih, dia terlebih kepada salah seorang isteri, katakanlah mungkin isteri yang ketiga ni lebih dicintainya berbanding yang kedua yang pertama, maka dia dimaafkan. Sebab ini persoalan hati. Al-hubbul qabi, cinta di hati ni bukan hak kita. Apabila seseorang berkahwin daripada asal tak kenal si perempuan, tak kenal siapa lelaki ini, tetapi daripada kenal jadi suami isteri, timbulnya kasih sayang. Siapa yang menjadikannya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala yang menjadikan antara suami isteri itu adanya kasih sayang dan rahmat. Berapa ramai kita punya kawan kita, sahabat kita, kita sayang dengan dia, tapi biasanya. Tapi ada setengah orang bila kita sayang, kita rasa lebih sayang kepada dia daripada yang lain. Subhanallah. Kita sayang kasih kepada dia lebih daripada yang lain. Sehingga seolah-olah kalau boleh kita nak baca Quran sekali dengan dia, nak bangkit mulia pun ada sekali dengan dia, nak salat berjemaah ada sekali dengan dia. Seolah-olah kita mahu bahawa dia menjadi sahabat kita dunia sehinggalah ke syurga. Main mana benda tu? Ini persoalan hati, persoalan yang sangat payah. Sebab tu bila Nabi Ibrahim minta, jadikanlah sebahagian hati manusia cenderung kepadanya, betul, jadi sungguh. Tapi dalam ayat ni tidaklah pula dia minta faj'al af'idatan nas, jadikanlah hati manusia. Faj'al af'idatan minan nas, ada min. Min ini membawa maksud tidak untuk semua manusia, tetapi dikhususkan untuk kaum muslimin. Sehingga berkata Ibn Abbas, termasuk Mujahid, Sa'id bin Jubair, kalaulah dalam doa itu Nabi Ibrahim berkata af'idatan nas, hati-hati manusia semua sekali, lazdahama alaihi fars wal rum wal yahud wal nasara wal nasu kulluhum, nescaya izdahama ni pakat berebut, jadi bergelewak, jadi zahmah atau jadi sibuk. Semua Parsi, Rom, Yahudi, Nasara pakat lagi Mekah habis. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim, jadikanlah af'idatan, hati-hati, minan nas, daripada sebahagian manusia, fakhtassa bihil muslimun, hanya dikhususkan untuk umat Islam. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan rezekikan kepada mereka dengan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Maksud buah di sini buah-buahan yang ada fi sairil aqtar, yang ada di semua tempat seluruh dunia sampai Mekah. Bukan buah taman saja atau buah-buahan citrus. Biasa Mekah ni banyak apricot, buah zabit kering, buah taman, buah zaitun, buah tin. Tapi sebenarnya hak lain-lain sapa juga. Inab, buah anggur sapa, walaupun di Mekah tak ada benar anggur, dia sapa, dia pada wilayah lain, daripada Abha, bahagian selatan Saudi, daripada Taif, okay, daripada mungkin daripada Yaman, namun tak pasti, tapi pada lokasi lain atau di utara, mungkin di sekitar di Jordan, apa dia lagi, bitikh, tembikai. Buah timur Cina banyak di Mekah, di Madinah ada. Tapi setengah tempat tak berarti ada, memang ada tempat ditanam ni. Asalnya tak ada, tapi kemudian dibawa dan hidup di situ. Tempat ni menjadi berkat dengan hasil buah-buahan yang banyak, hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala telah memakbulkan doa Nabi Ibrahim seperti yang disebut dalam ayat surah Al-Qasas, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna, dan tidakkah kami telah teguhkan untuk mereka kedudukan mereka di tanah haram yang aman damai ini, yang mana mereka memperolehi buah-buahan daripada setiap tempat sebagai rezeki daripada kami. Mudah-mudahan mereka itu yashkurun, bersyukur. Rezeki buah-buahan ini sebagai apa dia? Sebagai makanan untuk membolehkan mereka terus beribadat dengan sempurna.
Ada 2-3 perkara lagi, doa-doa lain yang kita boleh sambung insya-Allah lain kali lah. Ada soalan? Ada soalan bertulis. Bilakah berlakunya peristiwa perubahan kiblat bagi kaum muslimin di Madinah? Sebelum Penghakatan Mekah atau selepasnya? Sebelum. Peristiwa perubahan kiblat, tahwilul kiblat berlaku sekitar tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah. Secara tepatnya apa tak pasti, kena rujuk balik tahun 2 Hijrah. Ketika Nabi SAW salat di Masjid Banu Salamah, jalan dia dekat menuju ke Uhud. Kalau sekarang di Madinah dipanggil Syariq Abu Bakar, betul-betul di simpang 4, satu ke Khandaq, satu ke Syariq menuju ke Haram, ke Masjid Nabi, satu menuju ke Uhud, satu menuju ke kampus Mesti Madinah. Berlaku sebelum pembukaan kota Mekah. Baik. Apakah antara hikmah Allah Ta'ala menukarkan kiblat bagi kaum muslimin? Hikmahnya boleh dibaca di awal surah, di awal juzuk yang kedua. Kisahnya sebab orang-orang Yahudi mengatakan, agama kami lebih baik daripada agamamu ya Muhammad. Sebab kamu solat, kamu masih kiblatnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini tepat di mana ramai nabi-nabi, rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Maka asalnya kiblat itu ke Baitul Maqdis. Jadi puncanya kerana ada rasa bangga dari kalangan bangsa Yahudi di Madinah. Madinah ni ramai orang Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi apa dia lagi, Bani Mustalik sebagainya. Mereka berbangga dengan sebab umat Islam sendiri solat wa ibadat berkiblat kepada Baitul Maqdis. Perkara itu menyebabkan timbul rasa kegusaran. Nabi rasa susah hati. Dan Rasulullah SAW berdoa bersungguh-sungguh sehingga dalam solat dia lenggak gini berdoa, minta supaya ditukar arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', sesungguhnya kami telah melihat berbolak-baliknya wajah kamu di langit, ke langit. Taqalluba wajhika fis sama', lenggak ke langit minta supaya ditukar arah kiblat. Maka serta-merta turunnya perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka tukarkanlah, palingkanlah wajah kamu menghadap Masjidil Haram. Masa ayat itu Nabi tengah solat, lalu diperintahkan untuk tukar kiblat serta-merta. Tidak kata tunggu lepas maya ke ataupun nanti solat sekali, tak, serta-merta, secara fauran, serta-merta. Maka beri isyarat, Nabi hak depan beri isyarat, dia pun paling. Paling berapa? 180 darjah, paling betul daripada kiblat kau ni, paling betul ke belakang. Beri isyarat terus melangkah ke depan. Jadi sahabat hak duk sah paling depan, duk sah paling belakang, orang hak sah paling belakang jadi sah paling depan. Jadi solat tu berakhir dengan 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Hikmahnya tadi nak membatalkan tanggapan orang Yahudi bahawa agama mereka lebih baik. Maka turunlah ayat yang berikutnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah berbuat kebajikan itu dikira diukur dari sudut menghadap ke timur atau ke barat. Soal kiblat ke mana itu tak penting. Ia adalah perintah daripada Allah. Semua cuma hak kiblat ke Mekah ada sekarang ni adalah atas tujuannya untuk litauhidil muslimin, untuk menyatukan umat Islam. Bila solat semuanya menghadap ke arah yang sama. Arah yang sama. Hakikatnya kita menyembah Allah. Kalau orang tak faham, apa kita rokok sujud depan Kaabah? Kaabah tu binaan batu. Kaabah ni suatu arahan daripada Allah untuk Nabi Ibrahim bina. Gapo dia? Sebagai qiyaman linnas. Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman linnas. Allah Ta'ala menjadikan Kaabah di Baitullahil Haram sebagai tempat untuk manusia qiyam, menghadap, menjadi kiblat ketika mereka solat tu. Mereka menyembah Allah, tapi untuk litauhidil muslimin, untuk menyatukan umat Islam daripada timur, barat, utara, selatan menghadap ke arah yang sama. Itu. Jadi kebaikan bukan dikira di sudut kiblat tu timur barat, itu tak penting. Yang pentingnya adalah walakinnal birra man amana billah. Yang dikira berbuat baik, kebajikan itu beriman kepada Allah, hari akhirat, kitab dan semua perkara-perkara disebut dalam ayat tu. Kita semua maklum sebelum pembukaan Mekah, di Mekah terdapat banyak patung berhala. Memang betul.
Sebab patung berhala yang ada di Mekah hanya berjaya dimusnahkan oleh Nabi SAW ketika hari berlaku pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Fathu Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah, secara tepatnya pada bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Pertukaran kiblat berlaku pada tahun 2 Hijrah. Mana selama 2 tahun umat Islam menghadap ke Masjidil Haram, padahal keliling Kaabah masih ada patung. Sebenarnya dalam bab ibadat yang diambil kira adalah atas qasak niat kita. Para sahabat beribadat, Nabi beribadat di Masjidil Haram, qasaknya untuk menyembah Allah. Soal patung di situ bukan Nabi yang buat, itu orang jahiliah. Yang pentingnya qasak kita. Sebab pada masa itu walaupun ada patung, qasak Nabi untuk sembah Allah. Dan seandainya dimusnahkan patung pada masa itu, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sebab tu bagi orang kafir yang nak beribadat cara mereka boleh, asalkan dia tidak ganggu kita. Tapi kalau siapa ganggu kita, tak boleh. Kalau dia ada hak dia. Macam kita di Kelantan, kita berkata ada masyarakat Siam, dia nak buat ketik dia patung dia, itu dia punya pasal, dia tidak ganggu kita. Sebab prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Mu agamamu, aku agamaku. Dia mau ikut agama dia, tapi dia tidak ganggu kita, kita tidak ganggu dia. Tetapi kalau kita bertindak atas alasan, kita kata contoh, kalau kita di Kelantan, kalau kita kata Mekah tanah haram, negeri Kelantan adalah negeri serambi Mekah. Lalu kita pun nak buat seperti tanah haram juga, yang mana tidak ada satu patung berhala. Kemungkinan kemudaratannya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya untuk maslahat agama dan umat. Asalkan prinsipnya asalnya gini, asalkan orang kafir tidak ganggu kita, kita tidak kacau dia. Itu. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Taala tidak menghalang kamu mengadakan apa dia? Hubungan dari sudut nego gapo, hubungan biasa. Kita boleh berurusan niaga, boleh bermuamalah dengan kafir yang tidak memerangi kamu sebab agamamu, selagi mereka tidak menyatakan permusuhan atau mereka tidak dipanggil sebagai kafir harbi. Tapi setelah berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah lepas tu, sebenarnya lepas tu ayat adalah surah At-Taubah yang pernah kita baca tafsirannya dulu. Ayat itu turun setahun sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 9 Hijrah. Musim haji masa tu Nabi tak pergi, Abu Bakar pergi. Lepas tu ayat adalah surah At-Taubah. Lalu Rasulullah hantar cepat-cepat Sayyidina Ali untuk dia ikut belakang Abu Bakar dan beritahu dia, wahai Abu Bakar, beritahu penduduk di Mekah supaya mereka hanya boleh, orang-orang musyrikin hanya boleh berada di Mekah kalau mereka nak buat ibadat di sini. Mulai tahun depan tidak boleh lagi beribadat dalam keadaan bertelanjang. Satu, sebab kita dah maklum tahu ada masyarakat jahiliah bila tawaf dia telanjang, tak ada pakaian. Dan yang kedua, perintah yang kedua, mereka tidak boleh lagi berada di Mekah selepas ini. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Maknanya perintah ni dia berlaku secara berperingkat-peringkat. Sahabat sendiri pun apabila ada di antara mereka yang cuba mencela, mencaci patung berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, dalam keadaan perkara itu tak perlu dibuat, maka itulah larangan daripada Allah Ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Janganlah kamu mencela, janganlah kamu memaki hamun berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Kalau kamu berbuat begitu, mereka pula akan mencela Allah. Sebab tu peringkat awal, lepas tu ke arah kiblat, Nabi tidak perintah cepat-cepat, sehinggalah turunnya arahan daripada Allah. Dan itu berlaku ni tahun lepas tu. Sebab ibadat ni dilihat dari segi qasak kita, kepada siapakah kita tujukan. Bila kita tuju kepada Allah, maka kita mengagungkan Allah dalam ibadat yang kita lakukan. Wa alam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.